Assalamualaikum dan salam sejahtera. Topik pembelajaran kita pada hari ini ialah bab 5 iaitu tentang bumi dan subtopik kesan pergerakan kerak bumi. Kesan pergerakan kerak bumi ada 5. Yang pertama hanyutan benua, yang kedua gunung lipat, yang ketiga gunung bongkah, yang keempat gempa bumi dan yang kelima gunung berapi. Terdapat 5 kesan pergerakan kerak bumi. Sebelum kita pergi kepada kesan-kesan pergerakan kerak bumi ini, kita beri pengenalan dahulu kepada kerak bumi. Permukaan bumi terdiri daripada lapisan kerak bumi yang dikenali sebagai plat. Terdapat 2 jenis plat, iaitu plat yang pertama adalah plat daratan, yang kedua adalah plat lautan. Cuba lihat gambar sini. Plat lautan yang cikgu tandakan ini adalah plat lautan, manakala yang berada di atas ini adalah plat benua ataupun dikenali sebagai plat daratan. Yang di bawah sini adalah plat lautan, yang di atas ini adalah plat benua ataupun plat daratan. Lapisan plat ini berada di lapisan mantel. Kamu telah belajar pada pembelajaran sebelum ini. Lapisan mantel adalah lapisan yang paling tebal. Jadi kerak bumi berada di atas mantel. Pengaruh arus perolakan di lapisan mantel menyebabkan plat bumi bergerak. Ini arus perolakan. Mantel seperti yang telah kamu belajar terdiri daripada pepejal dan juga separa pepejal di lapisan luarnya. Di lapisan mantel yang berada di bahagian kerak bumi ini ada mengalami arus perolakan dan ini menyebabkan plat bumi bergerak. Pergerakan kerak bumi dan plat melibatkan proses pertembungan dan pencapahan. Apa itu pertembungan? Pertembungan adalah apabila daya bergerak bertemu pada satu kedudukan yang sama. Itu pertembungan ke arah yang sama. Manakala pencapahan pula adalah daya pada arah berlawanan antara satu sama lain. Proses ini menyebabkan pelbagai kesan kepada pembentukan bumi. Kesan yang pertama adalah hanyutan benua. Hanyutan benua, pencapahan atau pemisahan plat menyebabkan berlakunya perubahan kedudukan benua. Apa itu benua? Kamu sudah belajar pada pembelajaran sebelum ini. Benua adalah merupakan kawasan daratan yang sangat luas. Proses ini berlaku dengan sangat perlahan. Ahli sains membuktikan kemungkinan kedudukan benua pada masa sekarang adalah kesan daripada hanyutan benua. Jadi kita lihat gambar supaya kamu lebih jelas. Hanyutan benua pada 225 juta tahun dahulu dipercayai adalah benua adalah satu. Akibat daripada proses pencapahan pada plat bumi menyebabkan benua semakin terpisah. Semakin terpisah antara satu sama lain. Ini adalah pada masa sekarang, iaitu mewujudkan 7 benua. Akibat daripada proses pencapahan kerak bumi. Kesan yang kedua dan akibat daripada pergerakan kerak bumi adalah gunung lipat. Apa itu gunung lipat? Pergerakan dan pertembungan plat menyebabkan berlakunya pembentukan gunung lipat. Gunung lipat ini berlaku apabila terdapat daya mampatan pada kerak bumi. Apa itu daya mampatan? Daya mampatan adalah seperti
pertembungan. Tolakan serta himpitan dua plat dari arah bertentangan akan menyebabkan kerak bumi termampat, seterusnya membentuk banjaran gunung lipat. Okey, sekarang kita lihat gambar di sebelah supaya lebih jelas. Okey, ini adalah gunung lipat. Pada asalnya plat bumi atau kerak bumi dalam keadaan yang rata. Okey, semasa berlaku proses pergerakan kerak bumi, terhasil daya mampatan menyebabkan lapisan kerak bumi dia beralun dan ini menghasilkan gunung lipat. Okey. Kesan pergerakan kerak bumi yang ketiga adalah gunung bongkah. Apa itu gunung bongkah? Gunung bongkah terbentuk akibat pergerakan kerak bumi yang disebut sebagai gelinciran atau sesaran. Proses gelinciran biasanya berlaku di sempadan plat bumi, di daratan atau di lautan akibat pengaruh daya tegangan atau mampatan. Okey, kita lihat gambar. Okey, ini adalah proses penghasilan gunung bongkah akibat daripada pergerakan kerak bumi. Pada asalnya, plat bumi atau kerak bumi adalah dalam keadaan yang rata. Akibat daripada proses tegangan dari arah yang berlawanan, menyebabkan bahagian kerak bumi berada di tengah ini berlaku gelinciran dan menghala turun ke bawah. Okey. Kawasan yang turun ke bawah ini akan menghasilkan lurah gelinciran. Manakala plat bumi yang berada di atas ini akan menghasil gunung bongkah. Okey, akan menghasil gunung bongkah. Okey. Kesan pergerakan kerak bumi yang keempat adalah gempa bumi. Okey, pernah dengar apa gempa bumi? Di Malaysia juga pernah berlaku gempa bumi, iaitu di mana? Di kawasan Gunung Kinabalu di Sabah. Okey. Kenapa gempa bumi berlaku? Ia berlaku apabila wujudnya daya tekanan akibat pertembungan dan himpitan antara plat bumi. Proses tersebut akan menghasilkan gegaran di kawasan sempadan plat. Okey, kita lihat gambar di sini. Okey. Apabila berlaku pertembungan atau himpitan antara dua plat, di kawasan sempadan plat ini akan berlaku gegaran. Okey, dan gegaran ini akan menyebabkan gempa bumi. Okey, ini kalau berlaku di kawasan daratan. Tetapi apabila berlaku di kawasan laut, berlaku gempa bumi di laut, ini akan menghasilkan tsunami. Kesan pergerakan kerak bumi yang kelima adalah gunung berapi. Gunung berapi berlaku apabila pertembungan dua plat yang mewujudkan zon benam. Okay. Salah satu plat akan terjunam ke bawah, seterusnya bertemu dengan lapisan mantel. Proses tersebut akan membentuk magma dan lava. Okay. Plat yang terangkat akibat pertembungan akan membentuk gunung dan rekahan dan cecair magma akan keluar memenuhi rekahan pada plat bumi, seterusnya membentuk gunung berapi. Kita lihat gambar supaya kamu lebih jelas. Okey, ini apabila ini adalah kawasan plat bumi yang
terjunam ke bawah dan akan membentuk zon benam. Okey. Ini akan membentuk zon benam. Apabila plat bumi berada di zon benam, dia akan berada di lapisan mantel dan akan menghasilkan magma. Okay. Ini adalah zon benam dan kawasan plat bumi yang terangkat akan menghasilkan gunung berapi dan juga rekahan. Ini rekahan. Okay. Apabila magma mula naik ke atas, iaitu di bahagian rekahan ini, okay, dia akan keluar sebagai lava. Okay, jelas? Okay, untuk latihan hari ini, cikgu nak kamu buat latihan modul di muka surat 5 dan 6. Ini adalah gambar pada latihan. Okay. Ini saja untuk hari ini dan selamat belajar di rumah.